Tapi tanam satu sifat malu yang sangat tinggi. Bila keluar je kan, darjah 1, darjah 2, bila tertengok ada pun astagfirullah. Sebab apa Imran? Oh, astagfirullahalazim. Kecil lagi ni. Sebab apa? Kita tak biasakan dia melihat tu walaupun dalam rumah. Tapi kalau kita boleh biar anak kita tengok movie yang ada sensor-sensor, peluk-peluk, Mak Saleh pakai seksi apa semua, mata dia dah biasa tengok kat luar, dia tak heran pun tengok perempuan seksi. Tak ada, sebab mata dah terbiasa melihat kemungkaran. Dan dia tak rasa apa-apa dengan kemungkaran tersebut. Jadi bila dia dah tak terbiasa tengok, subhanallah, benda ni, pendidikan ni, kawalan kita tak boleh buat kat luar. Anak kita keluar, kita nak kontrol. Apa yang dia lihat di luar kita kontrol. Tapi kita boleh kontrol apa yang dia lihat di dalam rumah di hadapan kita. Tapi kalau kita tak nak jaga juga dalam rumah, na'udzubillah, ibu-ibu sekalian, saya terima banyak aduan, anak dah parah, anak dah teruk. Ustazah, anak saya sekolah agama, hafal Al-Quran, tapi dalam telefon dia saya baru cek himpunan video lucah. Sebab apa? Dia dah biasa tengok benda-benda yang biasa ni, akhirnya nak tengok lebih. Tapi kalau yang tak biasa, yang slow-slow pun kita dah sekat, dia insya-Allah susah sikit nak tengok yang lebih. Jadi orang perempuan, subhanallah, kalau cinta Allah nombor 1, cinta Rasul nombor 1, didik anak nombor 1, apa pandangan Allah, apa pandangan Rasulullah. Anak, ustazah kan baru darjah 5. Takkan tak boleh, lagipun dia tak balik lagi ustazah. Dia tak haid lagi ustazah. Biarlah kan dia pakai dulu ustazah. Okey kan, nanti dah balik nanti, barulah saya betul-betul strict dengan dia. Saya bagi satu perumpamaan. Kalau ada satu pokok kan, pokok kita tanam, 2 tahun kita tanam, mudah tak nak cabut? Boleh tak nak cabut dengan tangan? Susah, dah berakar, akar dia dah kuat. Tapi kalau pokok tu kita baru tanam, lepas tu dah 2 hari kita nak alih, senang tak nak cabut? Senang. Kita tarik macam tu je. Sesuatu perkara kemungkaran ataupun kebaikan, bila dah berakar susah nak tarik. Kebaikan pun sama. Kalaulah kita tanam anak kita start daripada mumayyiz darjah 1, kita dah tak bagi dah pakai baju ketat-ketat, baju seksi-seksi, skirt apa. Kebaikan tu kita tanam daripada kecil, dia akan kekal sampai besar, dia malu nak pakai baju ketat. Tapi kalau daripada kecil start mumayyiz darjah 1, darjah 2, kita tengok mumayyiz ni reti tahu beza buruk walaupun tak balik lagi, betul tak? Dah boleh fikir. Kita dah biasakan dia pakai longgar apa semua. Kita tak biasakan, kita pakai lagi sampai kita tak apa, lagipun tak tanggung dosa lagi sampai balik. Masa tu baru nak ubah bukan senang. Faham tak ya? Nak cabut masa tu bukan senang. Ramai memberontak. Ramai tak boleh terima. Walaupun dah balik dia tak ubah lagi pakaian dia. Walaupun dah balik sebab tak tegah dia tentang solat, dia tak solat walaupun dah balik. Sebab sebelah tu ambil ringan. Alah, dia tak balik lagi. Tak apa. Orang perempuan dia tanda balik berapa? Tanda balik bagi wanita ada berapa, ibu-ibu sekalian? Tanda balik orang lelaki ada berapa? Sudah, tuan-tuan. Ayah ni takut tak sedar anak kita dah balik. Orang lelaki ada 3 tanda balik, orang perempuan ada 5 tanda balik. Ini bab fiqh ni, bab fiqah ni. Saya pernah dulu masa kerja, pergi ke Johor, dia ada modul keluarga sakinah. Bila anak balik, dia ada buat satu majlis pembaliran. Macam itulah. Bukan majlis pembaliran. Kalau orang bukan Islam, India, dia ada umur tertentu, dia ada buat sambutan sikit. Nak bagi tahu anak ni dah anak dara ke apa. Dia ada buat satu upacara. Tapi saya puji satu modul keluarga sakinah di Johor dan mereka praktiskan benda tu. Saya tak tahu sekarang praktis ke tak. Masa tu saya kerja bagian undang-undang keluarga, kami buat lawatan ke sana. Yang mana bila anak ni balik, dia bawa kepada unit modul keluarga sakinah. Lepas tu ada satu muka surat yang mana akan dibacakan oleh mak ataupun ayah. Contoh, mak baca, "Wahai anak ndeku," nama siapa? "Kamu sudah pun balik, maka ke atas kamu kewajipannya adalah," baca senarai kewajipan. Dan oleh kerana itu, maksudnya anak tu rasa, rasmi balik. Faham tak? Anak pula baca, "Saya gini, dengan ini saya pun dah mencapai umur balik, maka menjadi kewajipan atas saya." Macam tu. Lepas tu baca doa selamat sikit. Sebab itu kita boleh buat sendiri je kat rumah. Kalau anak kita dah balik, buat perasmian balik tu. Soalannya gitulah. Jadi bila anak saya pun dah ada yang balik,
Okey, duduk sekejap. Jadi di sini dah balik, kena tahu apa hukum hakam bab solat, semua dah tanggung sendiri, dosa dah apa semua, gini-gini, supaya ada beza balik dengan sebelum balik. Orang perempuan 5 tanda balik, memang pertama haid, itu yang paling kuat lah, yang paling jelas. Lepas tu yang kedua apa? Tanda balik orang perempuan, mimpi basah. Yang ketiga, perempuan mimpi basah juga ke? Ini Ummu Salamah pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah wanita juga ihtilam? Malu nak tanya, ihtilam mimpi basah? Bukan sebab bocor air ni kan, hujan ke, kita faham mimpi basah kan. Adakah perempuan? Rasulullah jawab, ya, perempuan pun mimpi basah. Baca bab-bab kitab fiqh, wanita pun boleh mimpi basah. Kalaulah anak kita belum uzur lagi, tak haid lagi, tapi dia cerita dia mimpi pelik, kemudian ada keluar cecair dan sebagainya, maka anak kita dah balik walaupun dia belum haid. Anak perempuan. Lepas tu yang ketiga, apabila berubah bentuk badan dia, kita boleh nampak, kita ibu mesti boleh nampak, itu menunjukkan badan dia dah subur. Kemudian yang keempat, dia dah mula, dia boleh mengandung walaupun tak haid. Na'udzubillah, contohlah ada kes, tak tahu anak mengandung. Mungkin dia ada buat maksiat apa semua, penzinaan, mengandung tapi tak haid lagi, menunjukkan rahimnya dah matang, maka automatik dia balik. Yang kelima, umur 15 tahun, tak haid, tak ada tanda, tak mimpi basah apa, automatik balik. Jangan duk hore lagi umur 18, saya tak balik lagi, hore, tak semayang, tak apa. 15 tahun, tak ada empat-empat perkara tu, automatik balik. Orang lelaki 3. Kan? Berubah bentuk badan dia walaupun tak mimpi. Duk tanya, dah mimpi belum? Dah mimpi belum? Ya. Hijri. Kalau Hijri, Qamariah, kita guna kitaran bulan. Kalau Masihi, dia kitaran matahari, sebab tu panggil Syamsiah. Ini Qamariah. Qamariah lebih pendek. Kan? Bulan Islam ada 29 ataupun 30. Tapi bulan bukan Islam, yang Syamsiah ni, yang masih ini, boleh pergi 31 hari. Sebab tu umur kita ni memang lebih tua daripada umur sekarang. Kan? Maksudnya umur kita sekarang, contoh 36, kita sebenarnya dah 37. Itu umur saya lah. Maksudnya 37 dari sudut bulan Qamariah. Baiklah, nak sebut, balik orang lelaki, mimpi basah, dia tanya anak, dah mimpi belum, dah mimpi belum. Dia pula ingat tak ingat. Apa tanya mimpi? Lepas tu kita nampak suara anak kita, bentuk badan dia dah lain, dah sasa sikit, dah nampak ni, mungkin dia dah balik. Yang ketiga, umur 15 tahun orang lelaki, tak ada mimpi, tak mimpi-mimpi, kemudian tak ada perubahan macam budak-budak, tapi umur dia dah 15 tahun, Qamariah, automatik balik. Subhanallah.